Selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak kongsikan fizik tingkatan 4, tajuk pantulan gelombang. Okey, adakah kamu masih ingat apa yang berlaku apabila cahaya dipancarkan ke permukaan cermin sata? Okey, ya. Cahaya akan dipantulkan. Okey, begitu juga apabila gelombang bunyi dipancarkan ke permukaan keras dan padat, gelombang bunyi juga akan dipantulkan. Okay. So, dengan dua-dua aktiviti di atas, kita boleh buatkan satu kesimpulan awal bahawa semua gelombang menunjukkan fenomena pantulan. Untuk mengkajikan fenomena gelombang, kita memerlukan sebuah tangki riak. So, fenomena pantulan gelombang juga boleh dikaji dengan bantuan tangki riak dan aksesorinya. So, tangki riak mempunyai satu lampu, mempunyai satu motor dan mempunyai satu skrin. Dan semua fenomena gelombang akan dipaparkan pada skrin. Okay. So, apabila sinar cahaya bergerak melalui air di dalam tangki riak, satu siri jalur cerah dan gelap dibentuk di atas skrin. Okay, jalur-jalur ini kita panggil sebagai muka gelombang. Okay, macam manalah muka gelombang ini dihasilkan? Okay, so pada permukaan gelombang ini dia ada bahagian yang dikenali sebagai punca. Okey, so bahagian punca ini akan bertindak seperti satu kanta cekung. So, semua cahaya akan ditumpulkan menjadikan jalur yang gelap. Okey, so sekarang cuba telitikan arah rambatan dan panjang gelombang pada muka gelombang sata. Okey, apabila penggetar alang mengufuk digerakkan, kamu dapati satu gelombang sata dibentuk. So, apabila kita sentuhkan permukaan air dengan satu dawai, satu muka gelombang bulat terbentuk. Okay. Dan kita boleh lukiskan kedua-dua muka gelombang ini seperti berikut. Okay. Dan kamu akan dapati arah rambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Okay. Kemudian, panjang gelombang adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berterutan. Okay. Sekiranya anda rujuk kepada buku teks muka surat 189, aktiviti 5.11, mengkaji pantulan gelombang bagi gelombang air sata. Okey, so susunan dia macam buku teks lah kan. Okey, kita sediakan alatan seperti dalam foto 5.8. Kemudian kita akan hidupkan penggetar sini. Okey, so kita laraskan frekuensi getaran. Dan kita akan menggunakan satu stroboskop. Kemudian laraskan pusingan atau frekuensi stroboskop supaya frekuensi pada stroboskop sama dengan getaran pada penggetar. Barulah kita akan nampakkan garisan fenomena gelombang itu seakan-akan dibekukan. Okey, gerakan gelombang akan kelihatan dibekukan. Okay, lepas itu kita perhatikan corak gelombang. Kemudian kita akan gunakan pen penanda untuk menandakan pada helaian plastik kat depan skrin. Okay. So, untuk aktiviti ini kita perlu mendapatkan bentuk pantulan sata,
Okey, dapatkan 3 muka gelombang 7 dan muka gelombang pantulan. Maksudnya, kita hanya perlu lukiskan 3 garisan sahaja untuk gelombang 7 dan lukiskan 3 garisan untuk muka gelombang pantulan. Okey. Kemudian pastikan kita lukiskan arah penampakan gelombang 7. So, maksudnya kamu perlu lukiskan anak panah. Kita perlu lukiskan garis normal. Dan tentukan nilai sudut 7 dan sudut pantulan. Akhirnya menggunakan pembaris untuk mengukurkan panjang gelombang 7 dan panjang gelombang pantulan. Okey. So, sudah perhatikan aktiviti ini. Okey. So, gelombang 7 sampai kepada penghalang dia akan dipantulkan. Okey. So, pemerhatian anda boleh dilukiskan sebegini. So, pastikan gelombang 7 dilukiskan arah rambakan dia. Lukiskan anak panah. Okey, dengan 3 muka gelombang. Lukiskan garis normal iaitu berserenjang dengan pemantul sata. Lukiskan anak panah untuk menunjukkan gelombang, arah gerakan gelombang pantulan dan sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Okay. So, dari pemerhatian kita dapati sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan atau I sama dengan A. Panjang gelombang tidak berubah. Frekuensi tidak berubah. Laju gelombang tidak berubah. Yang berubah hanya adalah arah rambatan sahaja. Okay. So, di sini cikgu kongsikan juga langkah-langkah melukiskan gambar raja pantulan gelombang air. Okay. So, untuk melukiskan dia, kita memerlukan pensel, pembaris dan protractor. Okay. Mula-mula, lukis anak panah AB berserenjang dengan muka gelombang. Okay. So, lukiskan anak panah ini untuk muka gelombang 7. Okay. Kemudian, lukis garis normal BN yang serenjang dengan pemantul sata. Okay. Serenjang maksudnya 90 darjah. Okey, langkah ketiga, lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN, CBN sama dengan sudut ABN. Untuk mewakili arah rambatan gelombang pantulan. Okey, di sini kami memerlukan protractor. So, langkah keempat, lukiskan garisan-garisan berserenjang dengan BC untuk mewakili muka gelombang pantulan. Okey, panjang gelombang pantulan hendaklah sama dengan panjang gelombang 7. Okay. So, sekiranya untuk aktiviti yang seterusnya, kamu juga boleh dapatkan corak pantulan gelombang dengan kombinasi macam ni. Contohnya pantulan gelombang sata pada pemantul sata. Okey. Atau pantulan gelombang bulat pada permukaan sata. Okey, cuba perhatikan corak yang dihasilkan. Okey, boleh juga pantulan gelombang sata pada pemantul cembung. So, perasan tak? Gelombang akan ditumpulkan pada satu tempat. Pada titik fokus sebenarnya. Okay. Aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Di manalah pantulan gelombang digunakan? Okay, satu, perubatan. Gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Kedua, komunikasi. Gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan.
Okey, sudah perhatikan macam mana gelombang itu dipantulkan dan dihantarkan ke horn suapan. Okey, perolehan data seismik atau seismic survey. Perbezaan dalam corak pantulan gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza membolehkan lokasi, kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dikenal pasti. Okay. So, lepas ini kita ada pula soalan yang biasa keluar di kertas 2 atau kertas 1. Penyelesaian masalah melibatkan pantulan gelombang. Okey, so cikgu ambil soalan ini dari buku teks muka surat 193 soalan 2. Okey, rajah ini menunjukkan penggunaan gelombang ultrasonik oleh sebuah kapal untuk menentukan kedalaman laut. Selang masa antara pemancaran dengan penerima gema bunyi ultrasonik tersebut ialah 0.06 saat. So, maksudnya apabila gelombang ini dipancarkan dan diterima oleh penerima, masa yang diperlukan adalah 0.6 saat. Kelajuan gelombang ultrasonik di dalam air laut ialah 1,500 meter per saat. Tentukan kedalaman laut tersebut. So, sebelum kita nak jawab, cikgu sarankan kamu tuliskan analisis dulu. Okay, tuliskan masa yang diberi, velocity atau kelajuan yang diberi dan apa yang hendak dicari. Okay, kita tuliskan dan kita cekkan juga untuk setiap unit yang diberi adakah sama. Kalau tidak, kamu kena tukarkan supaya unit dia adalah sama. Okay, dan kita menggunakan rumus yang sesuai. Contohnya untuk kes ini kita menggunakan jarak yang dilalui sama dengan laju darab dengan masa. Okey, untuk kes ini jarak dia adalah 2 kali. So, satu jarak ialah dari pemancar sampai ke dasar laut, 1 D. Kemudian dari dasar laut pergi ke penerima sampai ke receiver. So, D. So, jarak dia pergi balik, kita tuliskan 2D, pergi dan balik kan. Okey, kemudian kamu gantikan maklumat yang diberi ke dalam rumus anda. Okey, memandangkan kita nak cari D sahaja, so 2 akan dipindahkan ke sebelah. Jadi kedalaman dia sama dengan 1,500 darab dengan 0.406 bahagi dengan 2. Akhirnya kamu dapat D sama dengan 45 meter. So, untuk murid-murid yang selalunya tak pasti nak gunakan unit apa, sebenarnya anda boleh cek balik dari soalan. Okey, nampak ada soalan bagi M, kamu tuliskan M. Ini adalah cara yang paling senang. Okey, itu sahaja untuk hari ini dan sumber-sumber yang cikgu gunakan di sini. Okey, sekian, terima kasih.